Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik dan juga di TikTok page Tuan Nizam Malik. Selamat tengah hari. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada, okay, dan sudi untuk join sesi live saya pada hari ini, okay? So seperti biasa saya akan live setiap hari Isnin sampai hari Khamis. Okay, dan sekitar pukul 12 tengah hari saya akan live. Okay, dan fokus saya adalah untuk membantu anda semua yang merupakan pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia ataupun anda yang baru nak menceburkan diri dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. So kalau anda seorang pelabur saham, anda trader saham, anda newbie saham, okay, anda boleh join sesi live ni dan anda boleh tanya soalan berkaitan dengan saham. Okay, so saya akan jawab soalan-soalan anda based on pengalaman saya lah. Okay, alright. So siapa yang sedang menonton secara live, anda boleh say hi dekat ruangan komen. Okay, boleh tolong respon tak? Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okay? Anda tolong anda tolong tulis dekat ruangan komen. Okay, dan saya nak baca nama anda di ruangan komen. Okay, alright. So siapa yang bersama dengan saya, kita tengok dekat ruangan komen dulu. Di Facebook, okay, kita ada Nazri Kadir is watching. Baki Buang, okay, Syahrin A. Razak, ni yang selalu follow saya ni, okay, follower saya juga di program Voice Chat with TNM. Terima kasih kerana menonton secara live. Okay, Sean MNF, Ika Ahmad, Ahmad Suhaimi Yusof, Nazri Kadir, hai, jelas student saya ni. Alright, Salman Salam, okay, Nicholas Kautsa, hai, dengar bos, terima kasih kerana respon. Hanif Farhan Abdullah is watching. Muhammad Rashidi Osman, okey, Kelantan jelas. Kelantan ke Kuantan tu? KTN. Okay, right, cuba tulis penuh. Okay, right. Razi Zura, okey, clear. Right, terima kasih. Dekat TikTok, ada tak yang menonton di TikTok? Okay, dekat TikTok kita ada Muhammad Hazid, hai. Pesa Hussein, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, ZS, ada tips tak nak pilih counter saham yang boleh buat profit? Tips nak pilih counter saham yang buat profit, jawapannya adalah anda kena pilih counter yang ada potensi untuk bergerak naik. Okay, so macam mana kita nak cari counter yang bergerak naik, ada potensi? Kita gunakan technical analysis untuk mencari counter-counter yang di permulaan uptrend. Okay, so baru nak start nak naik, itulah counter yang kita akan fokuskan. Okay, alright, so itulah tipsnya. Okay, alright, Datuk Jem Jamal Ahmad, follow the host, terima kasih. Saiful Jasman, coach hari ni lepak TikTok. Okay, right. Terima kasih kerana follow di TikTok. Azril, Assalamualaikum Cikgu Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, rasa macam kat sekolah pula. Cikgu ya. Cikgu Cikgi namanya. Alright. Jamaluddin Hossein is watching. Razi Zura, okay, clear. Azhari Rahmat, Ika Ahmad dan share. Terima kasih kerana klik button share. Latifah Faiza, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Rashidi Uthman, ulas IPO tuan. Ulas IPO, nak ulas tentang IPO apa ni? Okay, so secara ringkasnya IPO saya tak buat. Okay, saya tak melabur dalam IPO. Okay, jadi saya tak pasti sangatlah tentang IPO. Okay, saya punya fokus adalah pelaburan saham di Bursa Malaysia, di mana kita membeli saham yang telah ada dekat dalam pasaran saham, yang mana kita boleh kaji fundamental dia dan kita boleh kaji dia punya technical. So saya punya fokus kat situ. IPO saya tak berapa fokuskan sangat. Saya tak berapa minat sangat IPO. Okay, tetapi kalau anda berminat tentang IPO, anda mungkin boleh tanya remiser ataupun dealer anda. Mereka boleh share dengan anda tentang macam mana nak melabur dalam IPO lah. Okay, sikit-sikit saya boleh ceritalah tentang IPO, tapi secara detail saya tak berapa mahir sangat tentang IPO sebab saya tak fokus di sana lah. Okay, alright. Syahuddin Muhammad Nur, Assalamualaikum Tuan Nizam Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamalik Hussein, Ahmad Faizul, Assalamualaikum, saya baru nak belajar ni. Boleh? Okay, right. Siapa-siapa yang baru nak belajar, jom join sesi live ni. Okay, sebab saya memang suka bercakap dengan anda yang baru nak belajar, baru nak kenal saham. Okay, it's okay. Okay, saya pun dulu bermula daripada zero knowledge, newbie tentang saham. Okay, dan akhirnya saya belajar dan mengenali saham. Lepas tu saya buat, saya dapat result. Dan Alhamdulillah hari ini saya adalah seorang pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia. Okay, so cuba anda komen.
Okay, adakah anda seorang pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia? Kalau anda dah jadi seorang pelabur dan trader saham, anda komen 1. Okay, kalau anda newbie, baru je nak belajar, baru nak kenal saham, akaun CDS pun tak ada, komen 2. Komen 2, cepat. Okay, so 1 yang dah terlibat dalam saham, dah pernah beli saham, 2 newbie saham. Okay, cuba tulis dekat ruangan komen, okay? Alright, saya tengok di TikTok dulu. Okay, kita ada Muhammad Zarik, The Arshad 1. Mazli Baharim, Salam TNM, Pesa Hussein 2. Zalzal dari kosong boleh belajar. Boleh. Zalzal 2 maksudnya newbie Okay, alright. Saya nak tengok dekat Facebook. Facebook ramai pelabur dan trader saham ke ramai newbie? Alright, Nazari Kadir 1. Ahmad Faizul newbie 2. Okay, right. Nicholas Kautsa 2. Icham Lambor 1. Muhammad Fairul 1. Di Ida 2. Syahudin 2. Okay, Ika Ahmad 1. Muhammad Rashidi Osman 1. Salmah Salam 1. Okay, alright. So, bagus. Okay, terima kasih kepada anda yang respon. Okay, dan hari ni topik kita, specifically kita nak bercakap tentang modal. Okay, topik yang selalu orang tanya, berapa modal nak melabur saham ni? Jadi, inilah topik yang kita akan cover dalam sesi live pada hari ini. So, kita akan borak-borak. Okay, anda boleh tanya juga soalan. Okay, so saya nak jawab soalan-soalan anda. Kalau anda masih lagi newbie ataupun dah bermula dalam saham. Okay, topik kita hari ini fokus kepada modal. Topik modal. Okay, berapa modal nak melabur saham. Okay, kalau anda ada pendapat pun, anda boleh tulis dekat ruangan komen. Apakah pendapat anda tentang saham, okay? Alright, tentang modal saham ni, okay? Dan basically kan, melabur saham ni memang memerlukan modal. Okay, kalau kita nak terlibat dalam saham, kita nak beli saham, kita kena ada modal. Okay, jadi selalu ramai orang tanya adalah berapa minimum modal untuk terlibat dalam saham. Okay, dan saya pun dah jawab soalan ni banyak kali dalam sesi live sebelum ni. Okay, dan sesi dalam YouTube channel saya pun, Saham Masri pun, kita ada video-video yang kita jawab tentang modal. Okay, dan secara ringkasnya kita boleh bermula dengan modal yang rendah. Okay, tetapi bila anda ada akaun CDS, okay, anda nak transfer duit ke dalam akaun CDS tu biasanya minimum RM1,000 lah. So kita boleh transfer RM1,000 dan kemudian kita boleh beli saham menggunakan modal RM1,000 tersebut. So kita boleh beli dengan modal RM200, RM300, kita dah boleh start membeli saham. Okay, so tak ada masalah. Okay, so cost ataupun modal melabur saham ni sebenarnya kita boleh start small and grow big. Okay, so dalam sesi live saya beberapa hari yang lepas, okay, bila bercakap tentang modal ni, ada satu komen yang menarik perhatian saya tau. Okay, di mana komen tu mengatakan takut nak melabur saham sebab modal ciput. Sebab modal ciput, jadi takut nak melabur saham, takut nak beli saham. Dan saya jawab secara spontan masa tu, saya cakap kalau modal ciput, lagilah kita tak perlu takut. Sebab modal ciput, rugi pun ciput. Kan? Kita perlu takut kalau kita pakai modal besar. Pakai modal besar baru kita takut sebab ruginya akan lebih besar. Betul tak? Jadi itu jawapan saya spontan pada waktu tu ketika saya buat live. Okay, tetapi kan, itu memang jawapan saya. Tetapi bila saya habis live tu dan saya masa saya tengah lunch, saya terfikir balik komen yang disebut tu adalah takut sebab modal ciput. Takut nak melabur saham sebab modal ciput. Ada tak siapa-siapa yang ada perasaan macam tu? Takut nak melabur saham ni sebab modal ciput. Cuba tulis dekat ruang komen. Ada tak? Saya nak fahamkan kenapa ada orang rasa takut. Dia modal ciput tapi dia rasa takut. Okay, so saya nak explain kepada anda apa sebab orang rasa macam tu. Kalau anda ada perasaan macam tu, jom kita pergi ke whiteboard kita ni, okay, dan kita akan belajar sikit, okay, tentang modal. Psikologi modal namanya. Psikologi modal. Ramai orang tak faham tentang modal ni dalam saham. Modal nak melabur saham ni. Okay, nak melabur saham. Okay, tapi tak faham tentang psikologi modal. Psikologi modal. Okay, jadi saya nak explain kepada anda tentang apa cerita tentang modal ni. Okay, dan macam mana sebenarnya kita nak melabur saham ni sebenarnya. Okay.
Alright. Okay, so kita padam sekejap. Okay, ada orang tak yang follow saya ni? Tak ada orang komen pun? Cuba komen sikit. Cuba meriahkan sikit live ni. Bagi saya like dan love. Dan cuba komen, okay? Okay, right. Zulfadli, ramai yang nak buat saham. Kadang tu kefahaman pelabur kurang faham. Tu yang saya rasa. Betul tu. Okay, ramai orang tak faham saham ni macam mana. Tetapi nak melabur saham. Okay, tapi tak apalah. Bila tak faham tu kita belajar. Okay, kita belajar dan betulkan kefahaman kita. Supaya kita buat saham ni dengan betul lah. Okay. So bila kita bercakap tentang topik modal, okay, nombor satu yang saya nak anda faham, melabur saham ni memang memerlukan modal. Kalau tak ada modal, memang tak boleh beli saham. Okay, kena ada modal dulu baru boleh beli saham. Jadi ramai orang cakap saya tak ada modal. Okay, saya tak ada modal Tuan Nizam. Macam mana saya nak terlibat dalam saham? Jawapannya tak boleh. Jawapannya tak boleh. Anda kena ada modal dulu, modal untuk beli saham. Okay, barulah anda boleh terlibat dalam saham. So, kalau anda tidak ada modal, maka anda kena buat simpanan terlebih dahulu untuk tujuan pelaburan saham. Anda kena sediakan modal untuk pelaburan saham. Okay? Jadi, ramai orang, okay, dia kata, dia takut nak melabur saham sebab modal ciput. Okay, modal ciput, sebab tu dia takut nak melabur saham. Dan saya katakan kalau modal ciput tak perlu takut. Okay, sebab kalau kita modal ciput, rugi pun ciput. Saya cakap macam tu. Okay, tapi bila saya terfikir balik kenapa orang cakap macam ni, takut melabur saham sebab modal ciput. Satu benda yang saya boleh terfikir adalah kerana mereka ni mencampur adukkan duit yang mereka ada dengan modal untuk melabur saham. Maksudnya, okay, duit yang dia ada ni hanyalah katakan RM1,000. Itulah duit yang dia ada untuk dia belanja, beli makanan, untuk dia bayar bil, dan itulah duit juga yang dia nak gunakan untuk melabur saham. Jadi disebabkan duit dia sikit, ciput, maka dia takut kalau duit tersebut habis ataupun rugi dalam pasaran saham, maka dia akan rasa stres sebab dia tak boleh nak beli makanan, tak boleh nak bayar bil. Betul tak? Okay, so itu isunya apabila itulah duit yang anda ada, yang anda nak gunakan untuk bayar keperluan hidup anda gunakan untuk melabur saham. Jadi anda akan ada ketakutan tersebut. Okay? Tapi sebenarnya apa yang sepatutnya bila anda nak melabur saham, okay, modal ni, bila kita bercakap tentang modal, okay, anda kena asingkan, ya. Anda kena asingkan. Okay, bila duit anda tu, okay, anda kena asingkan. Satu duit ni khas untuk perbelanjaan anda. Perbelanjaan sara hidup. Okey, perbelanjaan sara hidup ini adalah duit untuk anda gunakan untuk belanja. Dan anda kena ada modal khas untuk melabur saham. Okey, anda kena ada modal khas untuk melabur saham. Okay, masalahnya ramai orang duit untuk perbelanjaan sara hidup ni digunakan untuk melabur saham. Jadi dahlah duit tu kat sini sikit. Lepas tu dia nak masuk ke dalam pasaran saham dan kalau rugi dia tak boleh nak makan. Itu masalahnya, okey? Jadi yang sebenarnya, okey, apa yang kita kena buat adalah kita kena asingkan. Modal ni kita kena asingkan. Ada duit untuk kita gunakan untuk perbelanjaan kos sara hidup, ada modal duit yang kita gunakan khas untuk tujuan melabur saham. Anda kena asingkan. Jangan satukan duit tu, okay, jadi dikira modal. Ada orang fikir perbelanjaan kos sara hidup tu duit dia kat situ, itulah modal dia melabur saham. Jadi memang ciput lah kat situ. Dekat sini ciput, dia nak melabur saham. Okay, jadi Tuan Nizam, kalau dah memang modal saya ciput, duit saya ciput, macam mana saya nak buat? Jawapannya adalah anda belum bersedia untuk melabur saham. Okay, isunya sekarang adalah anda belum bersedia. Anda belum bersedia untuk melabur saham, tetapi anda nak beli saham, anda nak melabur saham. Sebab anda tengok, ada orang buat profit 10%, ada orang buat profit RM900 dalam saham. Jadi anda pun nak juga.
tapi anda belum bersedia. Jadi apa yang terjadi, anda ambil duit perbelanjaan untuk kos sara hidup ni, anda ambil untuk melabur saham. Dan anda cakap modal anda ciput. Sebab duit tersebut sepatutnya digunakan untuk perbelanjaan. Okay? So that's why, kalau anda dalam situasi macam tu, anda kena faham. Bila nak melabur saham, anda kena ada sediakan tabung khas ataupun modal khas untuk tujuan pelaburan. Dan duit tersebut bukan digunakan untuk perbelanjaan kos sara hidup. Okay? So macam nak buat? Saya tak boleh buat Tuan Nizam, saya tak boleh asingkan. Itulah duit yang saya ada. Okay, jawapannya adalah anda kena buat simpanan. Okay? Sebab itulah kalau anda bekerja kan, anda ada pendapatan, okay, anda dapat gaji tu, anda kena put aside, okay, yes, betul. Muhammad Rashidi Osman, pengurusan kewangan, kena uruskan kewangan di mana anda kena ambil daripada pendapatan anda, kena pecahkan. Okay, ambil 10% daripada salary anda, gaji anda, masukkan ke satu tabung, masukkan dalam satu akaun khas untuk pelaburan. Yang balance yang lebih tu, yang selain daripada modal tu adalah untuk perbelanjaan anda. Jadi bila anda dah start asingkan, maka anda tidak akan bercakap modal anda ciput. Sebab modal anda ciput tu khas dekat dalam tabung ni sahaja. Okay? Jadi kalau anda kata modal anda ciput, sebab tabung khas untuk melabur saham ni kecil. Jadi macam nak besarkan, jawapannya anda kena buat simpanan yang secara konsisten. Katakanlah gaji anda RM3,000. RM3,000. Okay, katakan gaji anda RM3,000. Nampak tak sini? Okay, gaji anda RM3,000 dan anda ambil 10% daripada gaji anda, iaitu RM300. Okay, untuk anda masukkan ke dalam tabung pelaburan anda, tabung khas, modal khas untuk melabur saham. Balance-nya lagi 90% pergi dekat sini, which is 90% RM2,700. Betul tak? Okay, so RM2,700 ni anda gunakan untuk perbelanjaan kos sara hidup. RM300 anda simpan dalam modal untuk khas melabur saham. Jadi kalau anda buat macam ni, okay, untuk 10 bulan, okay, kalau anda buat secara konsisten 10 bulan, okay, RM300 darab dengan 10, anda akan dapat RM3,000 dalam modal khas untuk melabur saham anda. Anda buat simpanan selama 10 bulan. Buat 10 bulan, dapatlah RM3,000. Maka anda ada modal khas untuk melabur saham sebanyak RM3,000. Dan inilah modal khas untuk melabur saham. Untuk perbelanjaan kos sara hidup, dia ada duit dia. Dia di sebelah sini. Dia tak bercampur. Jangan campur adukkan duit yang anda nak melabur saham dengan duit yang anda gunakan untuk perbelanjaan kos sara hidup. Faham ke ni? Okey. Jadi tak ada isu lagi modal ciput. Sebab apa? Duit anda sekarang dah diasingkan. Anda ada modal khas untuk tujuan pelaburan saham, dan kalau anda rasa RM300 tu kecil, anda kena buat simpanan 10 bulan untuk dapatkan RM3,000. Okay? So ada orang cakap 10 bulan nak menyimpan, lamanya. Yes, lama sebab anda tak pernah menyimpan selama ni. Selama ni anda tak pernah buat simpanan, sebab itulah lama. Lama nak kena tunggu 10 bulan lagi. Kalau daripada masa anda start kerja, anda dah buat simpanan, mungkin sekarang anda dah ada sejumlah wang yang khas untuk anda gunakan untuk tujuan pelaburan. Tapi disebabkan anda tak pernah buat, maka dah sebab tu anda kena mula daripada sekarang. Dan anda hanya boleh melabur apabila lepas 10 bulan contohnya. Okay, anda ada RM3,000 yang memang anda boleh gunakan untuk tujuan pelaburan. Dan of course, kita tak gunakan terus RM3,000 ni. Kita mungkin start dengan RM1,000 terlebih dahulu. Lepas kita dah faham, lepas tu baru kita scale up, naikkan lebih tinggi lagi. Okay? So, ini adalah perkara yang perlu dilakukan sekiranya anda nak melabur saham dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang anda bersedia dan anda tidak terdesak untuk keluarkan duit daripada akaun saham anda untuk tujuan-tujuan lain. Okay? So, inilah perkara yang anda kena buat, okay, sekiranya anda ingin melabur dalam saham. Kalau gaji anda RM2,000, okay, simpan 10%, maka anda akan dapat RM200 kat sini. So, dekat sini akan anda gunakan untuk perbelanjaan sara hidup. So, kalau anda rasa tak cukup perbelanjaan kos sara hidup, anda kena kurangkan perbelanjaan. Okay, kena kurangkan perbelanjaan. Kurangkan perbelanjaan. Mana-mana perbelanjaan yang tak perlu, tak payah.
Contohnya macam dekat rumah anda ada Astro. Dan anda pun tak adalah tengok Astro tu tiap-tiap hari. Okay, kalau Astro tu tak ada, anda masih boleh hidup. So potong Astro. Okay, buang. Okay, kalau apa lagi? Benda yang anda pakai dekat rumah anda yang anda kena bayar, tetapi anda taklah menggunakannya, ataupun kalau anda tak ada benda tu, anda masih boleh hidup. Contohnya, apalah saja anda fikirkan supaya anda boleh cut cost apa yang perlu. Okay? Dan bila anda cut cost, maka anda boleh survive kehidupan anda walaupun bajet anda untuk perbelanjaan kos sehari hidup telah direndahkan sedikit sebab anda nak bahagi kepada kepada modal untuk pelaburan saham. Okay? So far, berapa ramai daripada anda faham apa yang saya explain tentang modal? Topik modal ni, macam mana kita nak asingkan, okay, dan stop cakap modal saya ciput. Okay, modal saya ciput sebab anda tidak buat simpanan. Kalau anda buat simpanan, insya-Allah anda boleh ada modal untuk tujuan pelaburan. Kalau anda tak ada modal, modal anda ciput ataupun anda tiada simpanan khas untuk tujuan pelaburan, maksudnya anda belum ready untuk melabur saham. Jangan melabur, tak perlu melabur. Okay, kita ni nak melabur, kita kena buat persediaan. Okay, kena buat perancangan. Kita kena bersedia untuk masuk ke pasaran saham. Kalau tak ready, buat apa nak masuk? Sebab kita masuk ke pasaran saham ni ada risiko. Okay, risiko yang perlu ditanggung, risiko rugi. Jadi, kalau kita dah ready, contohlah kita ada RM3,000 ni dan kita mengalami kerugian dalam saham, kita rugi the most RM3,000 ni sahaja. Kita tidak akan mengacau kita punya kos keperluan hidup kita. Alright, jadi inilah benda yang saya buat sendiri, okay, which is kita sebut pay yourself first. So pay yourself first ni adalah satu teknik menyimpan di mana setiap bulan kita akan simpan kepada akaun khas, okay, dan kita kena asingkan. Jangan dia berada dalam akaun yang sama. Kena asingkan keluar di satu akaun yang spesifik. Okay, dan barulah kita dapat melabur saham dengan lebih baik lagi. Okay, alright, so far okey ke okey apa yang saya kongsikan ni? Siapa yang belajar sesuatu? Siapa yang belajar sesuatu daripada sharing saya hari ni? Cuba komen dekat ruangan komen. Apa yang anda belajar, apa yang anda faham. Dan kalau anda ada soalan, cuba tanya dekat ruangan komen. Saya cuba jawab soalan anda. Boleh? Okay, right. Hari ni saya pakai t-shirt Wealth Academy. Wealth Academy. Okay, so tak pakai kod hari ni. Hari tu pakai kod orang komen. Pakai kod pun masalah ya. Okay, alright. Saya nak baca dekat TikTok. Okay, alright. Kita baca dekat TikTok. Okay. Zul Fadli. Rasa takut sebab tak ada orang guide. Betul tu. Okay, sebab bila tak ada orang guide, kita akan rasa takut. Bila ada orang guide, kita kuranglah rasa takut. Betul tak? Okay, jadi jangan risau. Saya ada. Saya ada datang membantu. So, siapa yang perlukan guide, okay, kita boleh guide. Okay, dan of course, saya suka untuk bantu anda yang ingin belajar dalam saham. Okay, dan anda boleh follow lah kelas-kelas saham. Ataupun kalau tak nak follow kelas saham, anda follow live. Dalam live ni pun anda belajar sesuatu. Dan yang penting, bila kita dapat ilmu ni, kita kena implement. Kita kena apply. Baru kita dapat result. Okay, alright. Zul Fadli, ramai yang nak buat saham, kadang tu kefahaman pelabur kurang faham. Tu yang saya rasa, betul? Sebab tu bila tak faham, tak ada ilmu, kena belajar. Okay, saham ni kena belajar ilmu dia. Okay, dan bila kita dapat ilmu dia, barulah kita dapat buat saham dengan lebih baik lagi. Okay, alright. Muhammad Azlan, buat loan boleh tak tuan? Jawapannya tak boleh. Kalau anda buat loan, okay, first kali anda kena bayar loan tu. Tiap-tiap bulan anda kena bayar loan. Dan bila anda buat saham, belum tentu anda buat profit lagi. Okay, dan cara yang terbaik adalah kita simpan. Kita buat simpanan. Okay, jangan ambil loan. Okay, loan tu sebenarnya risiko. Lagi risiko. Merisikokan diri kita dalam pelaburan saham. Okay, alright. Zul, saham kalau hold bertahun-tahun, ya. Kalau harga jatuh sebab naik susah, turun senang. Siapa yang beritahu naik susah, turun senang? Saya rasa Zul, Tuan Zul dekat TikTok, okay, ada komen saham kalau hold bertahun-tahun, ya. Kalau harga jatuh sebab naik susah, turun senang. Saya rasa kan, bila tuan sebut ayat macam ni kan, saya rasa circle tuan tu agak negatif terhadap saham. Okay, dia sebut naik susah, turun senang.
Okay, bila anda sebut ayat ni banyak kali ataupun selalu fikir macam tu, maka anda akan jadi negatif terhadap saham sebenarnya. Okay, jadi bagi saya, circle kita ni menentukan progress kita, menentukan result kita. Kalau kita banyak bercakap ataupun berkawan ataupun membaca penulisan yang negatif terhadap saham, kita tak akan dapat result. Okay? Sepatutnya kita fikir macam mana nak buat profit dalam saham. Macam mana kita nak tambah pendapatan melalui saham. Apa caranya? Apa yang kita perlu improve? Itu yang sepatutnya. Okay, alright? So, itulah komen saya, okay? Alright, Nora Dahlan, duit yang kita willing untuk hilang kalau tak jadi. Betul tu. Okay, alright? Hello, abang nak join kelas berapa harga? Kelas sekarang kita dah open untuk newbie Saham Mastery Online. Okay, fee dia adalah RM297 sahaja. Okay, RM297 anda akan belajar 3 modul, okay, 3 topik. Okay, bagaimana nak mulakan langkah dalam saham, jalan pintas untuk newbie, dan juga bagaimana mula trade saham dengan modal yang rendah. Okay, so 3 modul ni anda boleh belajar dalam kelas kita Newbie Saham Mastery Online, dan kelas tersebut akan diadakan pada bulan Julai ni. Next adalah pada 16 Julai kalau tak silap saya. Kita buat pada hari Sabtu. Okay, dan anda boleh daftar. Kita dah open registration, dan siapa yang register awal, siapa yang register sebelum 1 Julai 2022, okay, kita ada offer diskaun dan anda hanya perlu bayar RM5 sahaja. Okay, benda yang harga RM297 anda boleh daftar secara diskaun, okay, bayar RM5 sahaja. Okay, RM5 sahaja, anda diskaun sebanyak RM292. Okay, so RM5. So siapa yang berminat nak join kelas, okay, anda akan belajar macam mana nak start buat saham, akaun CDS nak buka macam mana. Semua tu kita akan belajar, dan bagaimana nak mulakan langkah dalam saham. Okay, so kalau anda berminat, anda boleh, siapa-siapa yang dekat TikTok, anda klik link dekat dekat bio, dekat TikTok ni, dekat link bio, dekat bawah gambar profile saya tu ada link. So anda klik dekat situ dan anda masuk ke button untuk daftar kelas. Kalau anda ada sebarang soalan, dekat bawah tu dia ada link untuk WhatsApp. So nanti tim saya akan reply untuk bantu anda. Okay, so daftar RM5 sahaja. Okay, bermula pada hari ni kita dah open registration. Okay, dan anda boleh dapat akses kepada Zoom session pada 16 Julai 2022, insyaAllah. Okay, alright. Okay, saya nak jawab lagi soalan di TikTok. Okay, nama Is. Saya dah jual kereta kesayangan sebab jarang pakai. Jimat, tak payah bayar loan. Okay, bagus. Kalau anda jual benda yang anda tak perlu pakai, okay, dan kurangkan komitmen anda, itulah yang terbaik. Okay, dan kadang-kadang kita terpaksa buat keputusan ini. Kita terpaksa jual kereta kesayangan kita. Dia macam satu pengorbanan untuk kita improve tahap kewangan kita, dan nanti bila tahap kewangan kita dah meningkat, kita boleh beli kereta yang lebih bagus. Kita boleh beli kereta idaman kita yang kita impikan bila kita ada kewangan yang lebih baik. Betul? Okay, jadi kereta ni kalau anda tak perlu gunakan, jarang pakai, okay, anda boleh jual dan kurangkan komitmen anda. Okay, so itu adalah tindakan yang bijak. Okay, itu macam saya kata, itu adalah pengorbanan. So sempena kita nak masuk Raya Aidiladha lagi seminggu 2 ni, okay, kita akan masuk Raya. Kita belajar berkaitan dengan topik pengorbanan. Okay, so dalam kehidupan ni nak berjaya kena ada pengorbanan. Kalau anda tak boleh berkorban, okay, maka anda tidak boleh berjaya ataupun susah nak berjaya. Orang yang berjaya semuanya bersedia untuk buat pengorbanan, berkorban. Dalam Islam pun ajar berkorban. Berkorban, dan bukan berkorban apa saja. Berkorban ni kena berkorban benda yang betul lah. Okay, untuk dapatkan apa yang kita nak tu kita kena berkorban. Okay, alright. The Arshad faham. The Arshad lock baju. Siapa nak baju ni? Ada siapa-siapa yang berminat dengan baju Wealth Academy ataupun baju Saham Mastery, logo Saham Mastery? So baju ni special sebab dekat tepi ni ada logo Wealth Academy. Okay, dan dia punya material dia pun tebal. Okay, dia punya ni pun tebal.
Okay, dan sangat selesa lah untuk dipakai. Dekat belakang kita ada, dekat belakang ni dia ada tulis Wealth Academy. Dekat belakang ada tulisan Wealth Academy. Nampak tak? Nampak? Okay, alright. So, special edition. Lock baju siapa nak lock baju Okay, alright. Alright, saham ada MC tak macam forex? Saham tak ada MC basically. Sebab bila kita beli saham, kita gunakan modal kita sendiri. Okay, dan selagi kita tak jual saham tersebut, dia berada dalam keadaan unrealized loss. So kalau saham tu naik balik semula, maka kita akan dapat profit lah. Okay, alright. M. Zubairi, apa favorite setup MA Tuan Nizam? Setup MA ataupun setting lah. Setting saya adalah 12 dan 26. Kita pakai untuk time frame daily biasanya. Okay, alright. Saiful Jasman, salah tu, saya punya ada satu dah naik lebih 30%. Hari ni lagi satu baru start naik dah 6%. Okay, right. So senang naik susah turun. Boleh tak macam tu? Alright. The Arshad, apa pendapat tuan tentang indeks KLCI sekarang? Thank you. Indeks KLCI sekarang kita baru sahaja jatuh bertubi-tubi sejak bulan Mei 2022. Okay, tetapi bila jatuh tu kita nak tunggu new reversal lah. Okay, so kalau berlaku reversal, ada peluang untuk bergerak naik, maka ada peluang baru. Macam tu. Okay, alright. Kelas di mana? Kelas di Zoom. Kita buat secara virtual, secara online. So anda boleh register dan anda boleh join Zoom session tersebut pada waktu dan tarikh yang ditetapkan. Dan anda boleh menonton di mana-mana sahaja anda berada. Anda dekat rumah ke, dekat office ke, dekat luar ke, as long as anda connected to internet, anda boleh join kelas. Alright, dan anda boleh menonton menggunakan laptop ataupun smartphone anda. Okay, tak ada masalah. Alright, Mokai Moba, teringin nak tengok tuan buat kajian saham dalam live TikTok. Okay, nanti insyaAllah kalau ramai yang menonton secara live, kalau live saya ada 100 orang, 200, 300 orang, bolehlah saya buat kajian saham secara live dalam TikTok. Dulu pun masa first saya buat live pun saya ada buat sharing tentang screening counter secara live dalam TikTok live saya buat. Tapi saya tengok macam tak ramai yang berminat lah. Okay, kita punya views pun dekat TikTok baru 31 orang. Dekat Facebook pun 47 orang. Saya rasa topik saham ni tak ramai orang minat lah. Mungkin ramai orang suka topik-topik lain kot. Jadi saya rasa tak perlu kot saya buat kajian saham dalam live kot. Kalau ramai yang berminat, ramai yang nak, okay, demand for ilmu kajian saham secara live, nanti saya buat. Okay, views kita naik 100 ke 200, 300 nanti kita buat. Okay, so macam mana nak make sure views naik? Bantu saya untuk klik button share. Okay, share sebanyak-banyaknya. Okay, dan nanti saya akan pertimbangkan permintaan tersebut. Okay, alright. The Arshad, ramai takut nak trade. Betul tu, ramai takut nak trade. Okay, tapi ada juga orang yang suka nak trade. Okay, Syarul, market sama tu buat orang tak minat. Market sama tu buat orang tak minat. Okay, alright. So tak minat tak apalah, nak buat macam mana kan. Kita pun tak boleh nak paksa orang untuk minat saham kan. Okay, so macam tu lah. Okay, kita baca dekat Facebook pula. Komen-komen di Facebook. Okay, kita nak baca komen di Facebook. Terima kasih Aiman Faris berikan 75 stars. Terima kasih. Alright, Muhammad Fairul, menyimpan dalam Rais okey tak tuan? Saya tak pasti tentang Rais sebab saya tak buat pelaburan di Rais. Tapi kalau anda nak try, bolehlah. Yang penting dia regulated dengan Suruhanjaya Security Malaysia, maka anda boleh try. Tapi saya tak explore lagi Rais ni. Okay? Saya fokus saham, saya fokus kepada ASB, saya fokus kepada property. Itu permainan saya lah. Okay, alright. Muhammad Masni, kalau ambil ASB financing okey tak? Okey ataupun tidak sebenarnya bergantung kepada masing-masing. So adakah anda mempunyai allocation untuk melabur dalam ASB financing? So ASB financing ni apa? ASB financing ni maksudnya kita ambil loan
untuk kita melabur dalam ASB. Contoh, kalau kita simpan sendiri dalam ASB, kita simpanlah RM300 sebulan atau RM500 sebulan. So kita akan dapat certain amount dividend mengikut jumlah simpanan kita. Tapi bila kita ambil ASB financing, kita akan dapat loan kita tu, contoh kita ambil RM200,000. So dividen kita based on RM200,000 tersebut. Walaupun kita belum ada RM200,000 tersebut lagi. So kita bayar sikit-sikit tetapi dividen dibayar mengikut RM200,000. Okay, jadi itu adalah kelebihan ASB lah. ASB financing. Tapi ASB financing anda kena faham dia ada interest juga. So ada interest dia akan tolak sedikit lah. Jadi secara ringkasnya, bagus ataupun tidak adalah ASB financing ni bagus kalau anda memang boleh committed untuk simpan dekat dalam ASB tersebut tiap-tiap bulan untuk tempoh jangka masa penuh. Okay, ada orang kan dia buat ASB financing, dia bayar setahun je, lepas tu dia nak rolling guna duit dividen untuk tahun-tahun akan datang. Bagi saya itu tak berapa betul dalam konsep pelaburan, di mana kita melabur dalam ASB ni kita memang kena commit tiap-tiap bulan untuk simpan dalam ASB tersebut lah. Okay, so bagus ataupun tidak? Jawapannya bagus. ASB salah satu tool untuk kita buat pelaburan, tetapi anda kena ikut caranya yang betul, buat dengan cara yang betul dan prepare diri anda untuk make sure anda boleh melabur dengan selamat lah dalam ASB. Okay, alright, itu jawapan saya. Alright, Eagle Marmalos, apa pendapat TNM jika asingkan duit pelaburan ke dalam akaun CDS? Asingkan duit pelaburan ke dalam akaun CDS. Boleh juga, tak ada masalah. Maksudnya anda nak terus simpan dekat dalam trading account. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Okay. Alright. Ridwan Aziz, pinjam kawan-kawan. Jangan pinjam kawan-kawan. Okay, kawan-kawan ni nanti berhutang jadi masalah pula kan. Okay, so apabila anda nak melabur kan, anda nak melabur, anda nak berniaga, make sure anda melabur ni guna duit anda sendiri. Jangan ambil loan, jangan berhutang, jangan pinjam, jangan curi duit orang untuk melabur. Okay, belajarlah untuk membuat persediaan sekiranya nak melabur. The idea adalah kalau anda melabur tapi anda tak bersedia, itulah yang menyebabkan anda menjadi seorang pelabur dan trader saham yang sangat beremosi dalam saham. So orang selalu tanya saya macam mana nak kawal emosi bila melabur saham. Jawapannya, adakah anda buat saham tu dengan betul ataupun tidak? Kalau anda buat dengan cara yang salah, anda tak bersedia, anda tak dapatkan ilmu, anda tak start small, grow big, benda tu akan menyebabkan anda sangat beremosi. Tak kisahlah siapa-siapa bagi nasihat pada anda pun, okay, dianya tidak akan mengubah apa-apa kalau anda sendiri tak buat saham ni dengan cara yang betul. Okay, so dia come back to us. Okay, bermula dari diri kita sendiri. Nak berjaya, kita kena ada sikap seperti orang yang berjaya. Kita mesti ada ciri-ciri orang yang berjaya. Kita jangan ikut cara-cara orang yang negatif. Kita jangan ikut cara-cara orang yang loser. Okay, orang-orang yang loser ni, okay, dia tidak ada ciri-ciri orang yang berjaya. Lepas tu kalau kita ikut cara mereka, maka kita pun takkan berjaya. So, ikutlah cara orang yang dah berjaya, orang yang ada result, okay, dan orang yang positif, circle yang positif, semua tu anda follow dan semoga anda mendapat manfaat daripada siapa yang anda follow lah, macam tu. Okay, alright. Nur Hayati Abu Talib, saya dah dapat first profit saya, try lepas attend free class tuan hari tu. Tahniah. Yeay. Puan Nur Hati Puan Nur Hati Abu Talib dah dapat first profit, okay, daripada kelas session saya yang free. Okay, tahniah saya ucapkan. Okay, semua rezeki daripada Tuhan. Okay, saya hanya berkongsi cara dan pengalaman saya sahajalah. Okay, so tahniah ya. Alright, Hasnah Yusof, macam mana nak daftar kursus? Okay, siapa yang nak daftar, anda boleh klik, anda boleh PM us di Facebook. Okay, ataupun ada komen NSMO. Nanti my team akan reply dan message anda. Okay, dan bantu anda untuk proses registration. Okay, so siapa yang daftar sebelum 1 Julai 2022 boleh register serendah RM5 sahaja. So RM5 anda akan masuk dalam Telegram channel dan kita akan berikan Zoom link dekat dalam Telegram channel tersebut. Dan pada 16 Julai nanti kita akan berada dalam sesi Zoom dan anda akan belajar saham bersama dengan saya. Okay, alright. Putra Hafiz, tuan, di mana saya boleh dapatkan link untuk daftar kelas? Anda kena PM dan ataupun anda boleh komen
NSMO. Nanti my team akan respon, okay? Non-strike, ada colour apa lagi baju tu tuan? Baju ni kita ada warna putih dan ada warna biru. Tapi sekarang kita tak open lah registration untuk, kita tak open pembelian untuk baju ni sebab saiz, masalah saiz. Okay, so kita kena order, dapatkan saiz. Kalau kita order satu-satu mahal. Kalau nak beli bulk, nanti tak ada orang beli, nanti kan rugi pula kan. So buat masa ni kita tak open payment lagi lah untuk siapa-siapa yang berminat. Tapi kalau nak pre-order, kita boleh consider siapa yang berminat nak pre-order, okay? Alright, Muhammad Rashidi Osman, personal coaching buat tak? Personal coaching boleh, okay? Cuma anda kena faham, personal coaching ni adalah untuk mereka yang dah buat saham tapi dia struggling dalam saham. Kalau anda belum lagi terlibat dalam saham, okay, anda join dulu program Newbie Saham Mastery Online. Lepas tu anda join Premier Saham Mastery 2.0 dan anda cuba buat dulu. Kalau anda tak boleh nak buat, dan baru anda dapatkan personal coaching. Sebab sesi personal coaching, kalau anda tak belajar lagi, tak buat lagi, dan kita akan cakap kosong dalam personal coaching tersebut. Okay? Kita akan cakap anda kena buat dulu akaun CDS. Jadi dia akan merugikan masa, okay, dan anda pun takkan dapat the best benefit dalam personal coaching. So saya sarankan siapa yang nak personal coaching, anda go through dulu proses pembelajaran, join NSMO dulu, join PSM 2.0. Kalau anda memang tak boleh nak buat, anda perlukan bimbingan lebih dekat, barulah anda consider untuk personal coaching. Okay? Alright, Muhammad Fairul. Tuan, kalau ramai tak minat saham, pasaran saham akan jatuhkan? Jawapannya tak. Jawapannya tak. Okay, sebab pasaran saham ni bukan je retail investor ataupun retail trader sahaja yang ada. Okay, kita ada institutional investors seperti KWSP, seperti Lembaga Tabung Haji yang akan sentiasa membeli dan menjual saham setiap hari. Alright, dan kita juga ada foreign investors, foreign traders yang akan membeli dan menjual saham dekat pasaran saham Bursa Malaysia. Jadi retail traders ni, retail investor dan retail trader ni sebenarnya satu kelompok yang kecil sahaja. Okay, kita bukanlah satu kelompok yang besar. Okay, jadi dari segi value lah. Okay, jadi that's why kalau ramai yang tak minat pun, saham akan tetap berlangsung seperti biasa. Seperti mana sebelum kita kenal saham, seperti kita 20, 30, 40 tahun yang lepas, kita belum kenal saham, saham dah berlangsung dah. Sama je, pasaran saham turun naik adalah perkara yang biasa. Okay, dan ianya bukanlah bermakna bila ramai orang tak minat, saham akan jatuh. Tak semestinya macam tu. Okay? Alright. Ahmad Faris, salam tuan. Betul ke kita boleh potong queue beli dengan cara letak harga lebih tinggi dan sebaliknya? Jawapannya ya. Kalau kita nak beli saham, kita nak potong queue, kita beli pada harga seller. Terus kita dapat match. Itu kira potong queue lah. Tapi kita beli pada harga yang lebih tinggi. Okay, nak potong orang yang dah beratur tak boleh lah. Okay, alright. Kejora Line, terima kasih Tuan Nizam, handsome. Okay, Masya Allah, Tabarakallah. Alright. Mar Akiaro, saya memilih untuk top up terus dalam akaun CDS. Kita tak kacau fokus untuk labur. Boleh? Boleh buat macam tu. Alright. Muhammad Masni, NSMO. Di Ida, NSMO. Kai, PM kelas untuk Zoom tuan. Okay, alright, boleh. Nanti kejap lagi my team akan respon, okay? Hasnah Yusuf, tuan, mohon PM link. Thank you. Okay, nanti kita akan respon lepas live ni, okay? Terima kasih kepada anda yang sudi untuk join kelas bersama dengan saya. Okay, insyaAllah it's going to be an interesting session dan dia akan jadi satu sesi yang akan mengubah persepsi anda tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Dan semoga lepas kelas tersebut saya dapat bantu anda untuk mulakan langkah jana wang dari pasaran saham di Bursa Malaysia. Secara ringkasnya, NSMO ni adalah satu proses di mana kita nak bantu anda untuk mengenali saham dan kita nak tahu sama ada saham ni sesuai dengan anda ataupun tidak. Lepas habis kelas tersebut dan anda tahu saham ni patut anda buat ataupun tidak. Kalau lepas kelas tersebut anda rasa saham ni susah, rasa saham ni tak sesuai dengan anda, maka anda stop, tak perlu buat saham. Okay, tak ada siapa paksa anda buat saham. Walaupun anda belajar saham, bukan bermakna anda kena buat saham. Okay, tak ada paksaan. Okay. Tetapi lepas kelas saham tu, kalau anda rasa saham ni sesuai dengan anda rasa nak buat saham, anda rasa berminat, okay, anda ada bersedia untuk saham, maka anda kena upgrade knowledge anda. Kena belajar lagi saham dan belajar cara buat kajian saham. So itulah proses kita dalam mempelajari dan menguasai saham. Okay? Alright.
Jom kita jalan-jalan sikit. So kita sekarang di Office Wealth Academy, Sdn Bhd. Okay, kita di Johor Bahru. Okay, siapa-siapa orang Johor Bahru, okay, kita dekat je lah sebenarnya. Okay, right. So kita tukar tempat sikit. Gelap sikit tapi tak apa. Yang penting nampak saya. Okay, alright. So saya nak baca dekat TikTok. Alright, teringin nak tengok. Okay, saya tadi dah baca. Okay, right. Okay, Calypse. Saya trader forex. Macam mana saya nak beralih kepada Bursa Malaysia? Right, kepada anda yang trade forex, macam mana anda nak beralih kepada Bursa Malaysia? Jawapannya very simple. Anda kena kenal dulu saham tu apa dan anda kena open account CDS. Okay, sebab kalau anda trade forex sebelum ni, anda pakai MT4. MT4 tu adalah khas untuk forex. Tapi saham dia pakai account CDS. Dan account CDS ni anda kena buka dengan syarikat broker saham yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia dan kosnya hanyalah RM10 sahaja. Okay, so anda buka akaun CDS, maka anda dah boleh beralih kepada Bursa Malaysia. As simple as that, okay? Alright, okay, right. Syarul, belanja satu counter swing boss. Belanja cendol boleh lah. Okay, hello, abang berapa harga satu kelas? Macam saya cakap tadi, kelas harga RM297. Okay, dan bila anda daftar sebelum 1 Julai, anda boleh daftar serendah RM5 sahaja. Okay? Alright, Azli, JB kat area mana tuan? JB di Menara Zurich, Johor Bahru. Ini office kita lah. Office operasi kita. Okay? Alright, Muhammad Masni, jom mengopi bos dekat ENY Sahul. Kat mana tu? ENY Sahul kat mana? Yasin Ali, setiap kali beli saham jatuh, apa nak buat tuan? Setiap kali beli saham jatuh. Setiap kali beli saham jatuh, apa nak buat? Kalau setiap kali beli saham jatuh, jawapannya anda kena mandi bunga lah jawapannya. Kena mandi bunga kena mandi bunga, mungkin ada benda yang ikut anda Okay, alright. So jawapannya adalah anda kena muhasabah balik diri, adakah anda buat saham ni dengan betul ataupun tidak. Okay, dan kalau anda tak tahu macam mana nak muhasabah diri, mungkin anda perlu dapatkan bimbingan lah. Okay, untuk tengok balik apa yang anda buat tu betul ataupun tidak. Okay, so hopefully kalau anda join program-program kita, mungkin anda akan nampak lah apa silap anda sebelum ni lah. Okay, dan kebanyakan orang adalah mindset. Okay, mindset tentang saham, cara membuat saham. Dan pagi tadi saya baru je selesai sesi personal coaching. Hari ni saya ada sesi personal coaching pukul 9.30 pagi tadi. Dan juga pukul 2.30 petang nanti saya ada satu lagi sesi personal coaching bersama dengan student saya. So pagi tadi bila saya borak-borak dengan student saya dan bila saya interview student saya, dan saya dapati sebenarnya kebanyakan orang struggling dalam saham bukan sebab ilmu saham semata-mata. Okay, student saya ni dia belajar saham, macam-macam kelas dah dia pergi. Okay, dan dia masih struggle dalam saham. So bila saya interview dan saya dapati sebenarnya masalahnya adalah mindset. Okay, which is student saya just nak share dengan anda. Ada student saya yang dia tanya saya macam mana nak buat sharp entry dan macam mana kita boleh buat profit dalam seminggu 2 minggu tu ada result profit. So saya explain kepada dia yang pertama, macam mana nak buat sharp entry tu kita boleh buat, which is kita buat kajian technical analysis dan kita buat trading plan sebelum beli saham, kita akan dapat sharp entry seperti apa yang sepatutnya. Tetapi untuk dapatkan result dalam masa seminggu, dalam masa 2 minggu, dalam masa 10 hari, benda tu kita tak boleh nak jamin. Kita tak boleh nak jangkakan, tak ada cara. Okay, sebab apa? Sebab saham ni kita tak dapat nak kawal apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Okay, apa yang akan jadi esok, lusa, kita tak akan tahu. So mana kita nak tahu saham mana yang akan naik? Kita tak akan dapat ramal ataupun predict. So apa yang kita boleh buat hanyalah buat kajian saham, make sure counter saham yang kita beli tu ada potensi, dan lepas kita beli saham tersebut kita monitor. Kita monitor saham tersebut dan kita lihatlah sama ada saham tersebut naik ataupun turun, dan ada saham yang naik cepat, ada saham yang naik lambat, ada saham yang jatuh, kita kena cut loss. Itulah benda yang kita buat dalam aktiviti pelaburan dan trade saham kita. Okay, so mindset yang perlu dibetulkan, yang saya nak share dengan anda adalah jangan set bila saham tu nak naik. Seminggu, 2 minggu tak payah. Open. Mindset yang kita nak perlu praktikkan dalam saham adalah kita nak open.
Bila kita beli saham, kita beri masa kepada saham tersebut untuk naik. Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan, mungkin 3 bulan. Jadi kalau kita boleh bagi sebanyak mungkin masa kepada saham tersebut, maka kita berpeluang untuk melihat saham tersebut bergerak naik dan kita melabur saham juga dalam keadaan yang lebih tenang. Macam tu, okay? Alright, so hopefully sharing ni dapat anda faham dan dapat anda gunakanlah dalam pelaburan saham anda. Okay, alright? Teh ais padu, ni Tuan Nizam yang real kan? Yang real lah kot ni. Real kot. Agaknya ni Tuan Nizam yang real lah kot Okay, alright. Cheat day sejak lahir, fundamental and technical analysis. Betul tu? Boleh belajar. Alright, saya dulu kat Zurich tingkat 17. Okay, alright. Okay, alright. So, itulah dia apa yang ingin saya kongsikan kepada anda dalam sesi live pada hari ini. So, apa yang kita dah cover tentang modal. Okay, so saya harap anda dah faham ya. Tentang modal, tadi kita dah borak tentang modal, kita kena bahagikan jangan campur adukkan modal dalam melabur saham ni. Jangan duit yang kita guna untuk belanja harian, untuk sara hidup, family dan sebagainya, kita gunakan untuk melabur saham. Jangan. Okay, kalau nak melabur saham, buat persediaan, make sure anda asingkan duit anda khas untuk tujuan pelaburan saham. Okay, dan bersedia untuk buat pelaburan saham. Okay? Kalau tak bersedia, tak payah melabur. Tak ada siapa paksa anda beli saham. Tak ada siapa kejar anda untuk beli saham. Okay? Okay, buat persediaan. Bila anda dah ready, barulah anda buat pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay? So, saya rasa itu sahaja dalam sesi live pada kali ini. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi live pada minggu depan. Kita akan live pada hari Isnin sampai hari Khamis pukul 12 tengah hari. Okay, dan insyaAllah esok saya akan outstation. Saya nak travel, saya nak pergi jalan-jalan. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi lah pada hari Isnin depan untuk sesi live pada pukul 12 tengah hari. Okay, so take care anda semua. Semoga sesi live saya pada kali ini bermanfaat. Okay, dan seminggu ni anda mendapat banyak ilmu perkongsian daripada sesi live saya. Okay, saya sangat seronok dapat bercakap dengan anda. Okay, saya sangat suka tengok komen-komen anda. Alright, dan saya harap jawapan-jawapan yang saya jawab untuk persoalan anda terjawab. Kalau tak dapat terjawab, saya mohon maaf lah. Mungkin jawapan saya tak mencapai apa yang anda mahukan. Okay, tetapi insyaAllah apa yang saya kongsikan adalah based on pengalaman dan pengetahuan saya. Okay, alright, so terima kasih sekali lagi kepada anda yang sentiasa follow dan support sesi live saya. So take care, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye. Okay, dan follow saya di Facebook dan juga TikTok, Tuan Nizam Malik. Okay, sekian, bye-bye.